Okey, seterusnya kita buat latihan bahasa Melayu standard. Banyak pelajar selalu andaikan bahasa Melayu standard ni bahagian yang amat sukar. Memang amat sukar, tapi kamu tidak boleh terlalu bimbang. 4 markah saja diberi. 4 markah daripada 300 markah. So you don't come back and tell me, so SPM was so tough. Why? Bahasa Melayu standard cannot do. No, SPM cannot be tough just because of 4 marks. Okay, it doesn't make sense. So you have to put this in the right perspective. Okey, kita ada petikan bahasa Melayu standard. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Arahan ini jelas. Kita tak boleh ubah struktur. Maknanya kalau di sini ada dialog, kita kekalkan dialog. Structure cannot change. Nombor 2, maksud cannot change lah. Okey, maksud kamu kena ikut seperti mana yang ada dalam petikan yang diberi. Okey, Brenda, bacakan petikan ini. Maka Tita Baginda, mahukah akan Tun Kanaka, saudara Sri Wak Raja? Maka sembahnya, mohon patik tuanku. Maka beberapa anak orang besar-besar ditanyakan oleh Sultan, tiada juga berkenan pada Sri Naradiraja. Maka Tita Sultan, mahukah Sri Naradiraja akan Tun Kudu, anak bendahara Sri Wak Raja, saudara Paduka Raja? Maka sembahnya, daulat tuanku. Okey. Jadi dalam petikan ini kamu tengok biasanya petikan yang diberi kepada kamu biasanya akan ada dialog. So kalau ada dialog, you have to know who's talking to who. Okay, Brenda, who's talking to who? Sultan is talking lah. Of course, Sultan is talking. Sultan is talking to who? Kalau kamu kenal who's talking to who, it's easier to understand and answer. Sri Wak Raja. No, he's not talking to Sri Wak Raja. Parvina, Sultan is talking to? Alia, Sultan bercakap dengan siapa? Elista, Yuan Yi, do you know Sultan is talking to who? Dia tanya, mahukah Sri Naradiraja? Kamu diberi satu petikan yang pendek saja untuk 4 markah ini, bahasa Melayu standard. Tapi biasanya ada dialog lah. Biasanya ada dialog. So it's better if you know who's talking to who. Then you can answer more confidently. Okay? So sepatutnya di sini Sultan is talking to Sri Naradiraja. Tengok Sultan kata, mahukah Sri Naradiraja akan Tun Kudu? Do you want to marry Tun Kudu? Anak bendahara Wak Raja, saudara Paduka Raja. So dia kata, daulat tuanku. He said, okay. Tapi wanita lain, beberapa orang anak besar-besar yang lain, dia tidak berkenan. Dia tak mau kahwin. Dia nak kahwin dengan Tun Kudu. Of course, Tun Kudu is very pretty. Isteri Raja. Dan dia ni bersaudara dengan Paduka Raja. Si Paduka Raja dan Sri Naradiraja ni ada konflik di istana. Ada konflik. Dan mereka ada pengikut masing-masing. This is a two gang lah. According to the actual story, is these two gang Sri Naradiraja dan gang Paduka Raja. They always have conflict. Jadi Sultan rasa konflik ini, permusuhan ini perlu diselesaikan. So Sultan guna cara akal fikiran dia ialah Baginda mahu Sri Naradiraja ni kawinkan dengan saudara Paduka Raja. So when you marry your enemy's sister, you guys become brothers-in-law. Okay? So no problem. Problem will be solved. Itulah harapan Sultan. Itulah sebahagian daripada cerita ini. Okay?
Jadi setiap kali saya kata apabila kamu baca bahasa Melayu standard, apabila kamu baca petikan ini, kamu kena cari apakah perkataan yang kita boleh buang. Yang buang ni saya tanda warna oranye ni. Maka boleh buang. Ambil pensel kamu terus potong. Maka potong. Maka potong. Maka potong. You don't even think about it again. Tak perlu tulis. Tapi kalau saya garis, maknanya perkataan itu boleh diubah. Ini pun saya kena garis jugalah. Titah boleh diubah. Sembahnya. Siapa yang sembah? Kalau kamu tahu who's talking to who, kamu dengan yakin boleh tulis siapa yang sembah ni. Sembahnya ni who, siapa balas pertanyaan raja. If you really know who's talking to who, you will answer with the right name. Okay? Macam tiada juga berkenan pada Sri Naradiraja. Ini pada ni bukan bahasa Melayu standard. Kita tidak guna kata sendi pada macam ni dalam bahasa Melayu moden. So ini harus dimurnikan. Seboleh-bolehnya lah dimurnikan, ditulis dengan betul. Okey, dalam menjawab bahasa Melayu standard, jangan sekali-kali kamu lupa jawapan mesti ikut kronologi atau urutan. Ayat pertama kena tulis dulu jawapan. Ayat kedua, 3, 4 mesti bersambungan ikut urutan. Urutan itu sangat penting. Urutan salah, markah boleh dipotong. So, kamu perlu jaga nombor 1, maksud. Nombor 2, struktur. Nombor 3, urutan. 3 things you must pay attention when you are answering. Okey, kita tengok jawapan satu demi satu. Okey, maka titah baginda. Siapa boleh tukar ni? Sharwina, can you change this? Titah baginda, how do we normally write? I've taught you many times. Titah baginda, how do you write? Dalam bahasa Melayu moden kita tak kata titah baginda. Mesti ada imbuhan. Mesti ada imbuhan kan? Dalam bahasa Melayu moden kita selalu guna imbuhan. Baginda bertitah, mahukah Tun Kanaga, saudara Sri Wak Raja. Sembahnya, maafkan Patik tuanku, dia tak berminat, dia tak nak kahwin. Okey? Lepas tu, maka beberapa orang besar-besar, anak orang besar-besar ditanyakan oleh Sultan, dicadangkan oleh Sultan, tapi dia tak berminat. Beberapa anak orang besar-besar dicadangkan oleh Sultan, tetapi Sri Naradiraja tidak berkenan. Ini cara betul untuk tulis tiada juga berkenan pada Sri Naradiraja. Sebenarnya ialah tetapi Sri Naradiraja tidak berkenan. Dia tak suka, dia tak nak terima, dia tak nak kahwin. Maka titah Sultan ni kamu boleh kata Sultan bertitah lagi. Mahukah Sri Naradiraja Tun Kudu? Mahukah Sri Naradiraja? Do you want to marry Tun Kudu, anak bendahara Sri Wak Raja, saudara Paduka Raja? Barulah dia sembah Sri Naradiraja daulat tuanku. Tengok di sini ada sembahnya. Kerana saya tahu cerita ini, saya tahu yang nya ini ialah Sri Naradiraja, maka dengan yakin saya tulis sembah Sri Naradiraja daulat tuanku. Daulat tuanku ni dia dalam bentuk dialog, kita ikut saja. Format kita ikut saja. Don't change anything. Format you cannot change. Okay? Structure you cannot change. So itulah cara kamu menjawab soalan ini. Dan di sini tengok sembahnya. Saya tulis sembahnya, maaf Patik tuanku. Saya kekalkan sembahnya. Let's say lah on exam day, you are not so confident who is talking. You just carry on sembahnya. You are not confident. If you're confident, you change to Sri Naradiraja. If you know who is talking. Saya harap kalau kamu baca artikel-artikel yang diberi, petikan-petikan yang diberi dengan teliti, kamu akan tahu siapa yang bercakap dengan siapa, apa isu yang terlibat, dan saya yakin kamu boleh beri jawapan yang baik sambil mengekalkan struktur, maksud dan juga urutan yang ada dalam cerita ini. So itulah bahasa Melayu standard. And no student should worry about bahasa Melayu standard. It's only 4 marks. Don't worry. If you worry about small things like this, then you are not being fair to SPM. You should worry about karangan, 100 marks. You should be worrying about tata bahasa, 30 marks. Rumusan, 30 marks. Okay?
Kalau campur karangan, rumusan dan tata bahasa sudah 160 markah. You should worry about that, not about 4 marks. 4, 5 marks doesn't really matter. It will not make a big difference unless you are on a critical A-B situation, which jarang berlakulah kalau kamu buat bahagian-bahagian lain dengan baik. Okey, ada soalan di sini? Siapa ada soalan di sini? All okay? So, kamu boleh screenshot, jawab dengan tepat ayat demi ayat. Apa yang boleh ubah, ubah. Okey, apa yang elok boleh diubah, kamu boleh murnikan, murnikan. Apa yang tak boleh, copy paste, no choice.